Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah serta berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, yang mana hidup kita rasakan hak Allah. Kita tak merasa hidup ni kepunyaan kita. Itulah nikmat yang paling besar, iaitu kita memulangkan balik, alhamdulillah engkau memuji dirimu. Dan hidup ini sebenarnya menunjukkan adalah engkau yang hidup, ya Allah. Bukan menunjukkan cerita diriku, tetapi menceritakan kehidupan dirimu, ya Allah. Penceritaan hidup dirimu yang engkau nak tajalikan. Kami tidak memiliki apa-apa, ya Allah. Dan kami hanya seperti menompang apa yang harus engkau lakukan, maka kami ikutkan. Maka jadikanlah, ya Allah, kami sentiasa akur, sentiasa kami tidak berbalah, sentiasa tidak ada rasa kedirian kami, supaya kami tetap akur. Segala apa yang kau lakukan dalam kehidupan pada diri kami adalah semata-mata untuk menyatakan dirimu, ya Allah, mengesakanmu, ya Allah. Dan engkau yang mengesakan dirimu sebenarnya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Jadi itulah nikmat yang paling sedap, paling manis. Siapa dapat duduk di situ, maka itulah dia tahu tempat kembali sebelum dia dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana dia dah tetap, dia dah diberi pengetahuan yang jelas, nyata bahawa dirinya tidak ada, maka yang ada hanyalah diri, sebenar diri, iaitu zatnya semata-mata yang bernama laisa kamitslihi syai'un, iaitu semata-mata tidak dapat diumpamakan. Itulah sebenarnya. Jadi apa yang Allah Ta'ala nyatakan, sifat-sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Kudus, sifat Malik, apa pun semua yang kita lihat, itu semua adalah perbuatan-perbuatan dia. Dan perbuatan itu terzahir, terjali daripada laisa, zat yang bernama laisa kamitslihi syai'un. Jadi bila kita faham itu, baru kita tahu apa yang kita lihat ni adalah sifat-sifat Allah. Atau daripada sifat itu ada nama-nama Allah dan af'al, bentuk-bentuk Allah SWT. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mendudukkan bahawa ada sesuatu selain Allah. Itu semua adalah perbuatan Allah. Tak ada lain. Bergerak kita berjalan, kita melihat, kita mendengar, kita bernapas, kita berfikir. Apa lagi? Apa lagi, Pan? Anak apa? Apa lagi? Apa saja yang kita buat, itu semua adalah hak Allah. Itu namakan, itu pasal kita sebut la haula wala quwwata illa billahil alim. Tak ada daya, kita memang tak ada daya upaya sebenarnya. Lemah long lai, tahu lemah long lai? Tak boleh nak buat apa. Disuruh melihat, dia kata. Disuruh makan apa. Disuruh bercakap. Sebenarnya hakikat sebenar kita gitu. Tapi bila kita tak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, kita akan rasa seolah-olah kita memiliki. Itu nama dia tadi, kita berada dalam berbalah, ataupun kita berada dalam kerugian. Ni hari kita boleh terima, besok kejap lagi kita bertukar. Sebab kita tak memproses untuk memerangi kedirian kita.
Kita tak istiharkan tu. Diri kita ni adalah musuh paling utama yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Bukan terhijab lagi, kita yang buat hijab dengan Allah. Sebab keakuan diri kita. Mana boleh ada wujud dua? Dalam diri kita tak boleh ada wujud. Tak boleh ada wujud dua. Dia semata-mata satu wujud. Iaitu Esa Allah Ta'ala. Faham bang? Faham tak? Maknanya kita tak boleh merasa ada kedirian kita. Kita kena cari jalan proses untuk betulkan. Sebab ini nama akidah tau. Ini yang main-main. Ni akidah kita tau. Jangan anggap mudah. Sekarang zaman kita ni anggap mudah ya akidah ni. Bila akidah kita mudah terlepas, tak ada harga diri lah kita. Mudahlah musuh-musuh Allah akan mengalahkan kita. Sebab diri kita sendiri pun kita tak mampu nak. Kita tak tahu hala tuju hidup kita sebenarnya. Ada musuh ke? Allah ada musuh. Allah menjelaskan kepada kita musuh tu supaya kita selamat. Allah tak ada musuh sebab Allah yang menciptakan musuh tu tadi. Tujuan dia untuk kita ni selamat. Musuh kita adalah gini-gini. Supaya kita dapat menghilangkan rasa keakuan diri, tak ada yang lain. Jadi dijadikan musuh. Bila kita ada rasa kedirian, kita akan nampak musuh. Tapi kalau kita hilangkan kedirian, musuh kita tak nampak. Sebab mereka semua, musuh-musuh tu tidak memiliki kekuasaan. Dan dia bergerak pun semua atas izin Allah SWT. Tu. Faham tak? Faham. Dah. Nak tu bawah? Jadi itulah. Kita tak lain. Hari-hari kita kena berperang lawan kedirian kita. Hilangkan kedirian. Sebab bila kita bersendirian, insya-Allah kita boleh lawan. Bila dah muamalat dah bercampur dengan masyarakat, dah mula. Kita dah mula ada rasa kedirian kita. Jadi ini yang kita nak lawan. Semalam yang dikata pertapaan umatku, kata Nabi, adalah bercampur masyarakat. Sulitnya tadi. Bertapa tapi campur masyarakat. Pertapaan dengan umat ni lebih sulit lagi. Pertapaan sendiri, petapa tu sendiri. Tapi pertapaan dengan umat ni maknanya kita mesti nak selesaikan pertapaan kita bersendiri, berkhalwat dengan Allah. Kemudian kita bawa kekuatan tu tadi untuk yang bersama dengan masyarakat tu lebih kena pakai kekuatan yang lebih lagi untuk menghilangkan keakuan diri. Kalau kita di rumah, kita bersendirian, kita hilangkan keakuan diri kita agak mudah. Tapi bila kita dah bercampur, mula. Satu orang, dua orang, tiga, dah mula. Keakuan diri kita mula nak timbul mula. Jadi macam mana? Tu Nabi kata susahnya tadi. Jangan kita ingat pertapaan dengan umat. Macam mana pertapaan dengan umat? Kita tak faham. Sulitnya tadi. Kita ingat pertapaan sendirian tu sulit. Sebenarnya pertapaan dengan masyarakat lebih sulit lagi sebab kita menghadapi banyak tombak-tombak yang nak ajakkan kita mengakukan diri kita. Mengusik tu keliling. Kalau kita bersendirian, kita layankan, kita matikan, kita tak sabar. Tapi yang ini bila bertapaan dengan umat, dia orang yang akan nombak-nombak tu ajak kita keluar. Tapi kalau kita pandai mengolah kan, selamatlah kita pertapaan dengan umat tadi. Kalau tidak, gagal. Kalau kat rumah aja kita tak tahu apa tu pertapaan mentauhid dengan Allah, kat luar kita nak tauhid dengan Allah susah. Lagi susah lah. Sedangkan kita bertauhid yang pertapaan kita mentauhid kepada Allah, berhalwat kita dah buat tu susah. Jadi kita boleh bawa tu ada kekuatan sikit. Ada kekuatan lah. Tapi kalau kat rumah pun tak ada, lagilah. Macam solat lah. Dalam solat pun kita dah tak mentauhid dengan Allah. Lalai. Ada keakuan diri dalam solat. Luar solat tak payah kau fikirlah. Memang gagal lah. Dalam solat pun menghadap Allah pun kita rasa keakuan diri di hadapan Allah. Biadabnya kita tak tahu kita dah melakukan satu cela, sifat tercela di hadapan Allah. Sebab dalam kita mengatakan perkataan yang daripada perkataan kalam Allah, tapi di samping itu pemikiran kita tidak menumpu wa ila rabbika
kita masih ada rasa dia. Contoh kita alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak memuji Allah, tapi pemikiran kita gambarkan, banyak nikmat Allah bagi ni, nanti aku sebut ni dia bagi apa lagi. Kita memikirkan tu, maknanya tu bukan khusyuk nama dia. Itu pikiran kita melayang ke tempat apa Allah nak bagi kita. Jadi khusyuk macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya semua yang ada sekalian alam yang Allah jadikan memuji pada engkau ya Allah tak layak, melainkan engkau lah yang memuji diri engkau. Itu baru betul. Ataupun tak payah cakap dah, semua yang ada memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memuji aku. Aku memuji aku. Aku aja yang ada. Aku memuji aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru khusyuk wa tawaddu. Tapi kalau memikirkan lagi, ya Allah, apa kau nak bagi, aku dah puji kau ni. Allah akan, kalau kita bersyukur kepada Allah, memuji pada Allah, Allah akan, kita fikir itu bukan khusyuk, itu mengharapkan balas. Jadi kalau puji yang betul-betul puji adalah kita tak ada kedirian dah. Jadi bila tak ada kedirian, aku memuji aku. Kat dalam, tersemat kat dalam tu tadi. Alhamdulillah, ni dalam nikmatnya aku memuji aku. Aku tak memerlukan yang lain untuk memuji aku. Aku memuji aku. Dan semua yang memuji itu semuanya menunjukkan akulah memuji diri. Semua tak layak memuji tanpa izin dalam. Semua bergerak, semua apa puji, semua adalah aku. Bukan aku tu banyak, tapi menunjukkan esa akulah sebenarnya. Tak ada banyak pun, akulah. Tu dah sampailah ke muncak puji yang betul-betul puji sampai kepada Allah. Kalau kita puji nak tunggu dia balas, itu maknanya kita masih lagi kurang faham, kurang kenal Allah. Kita nak harap Allah balas. Apa nak balas aku ya? Itu maknanya kita kurang faham. Kita meletakkan Allah tu depan. Maknanya bodillah ka'annaka tarah. Maknanya kita dalam ibadah, termasuk solat dan luar solat, ibadah tu maknanya kita tak meyakini ataupun kita tak benar-benar orang kata merasakan betul-betul Allah je yang ada. Kita masih lagi kat makna Allah tu kat depan kot. Masih nak Allah tu kat depan. Maknanya kita ada kedirian kita lah. Kita kat sini, Allah kat depan. Dia kalau dah betul-betul khusyuk atau tak ada dah, dia aja. Dia menyembah diri dia. Dia berdiri atas dia, kudrat dia. Dia dengan dia. Dia berdiri. Dia rukuk. Dia bukan kita. Dia yang puji dia. Dia yang membalas balik puji. Sami Allahu liman hamid. Dia balik yang puji, dia balik yang tak dengar. Dia memuji diri dia kat situ. Kat sini dia puji, kat sini dia dengar balik pujian diri dia. Mana ada kita lah. Itulah tempat paling nikmat duduk situ. Habis engkau kat mana? Nak cari engkau ke mana? Engkau dah tak ada. Itulah tempat paling nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Duduklah situ kalau nak tahu nikmat yang sangat best. Baru kita tahu yang lain ni. Pasal diri kita telah difanakan oleh Allah. Itulah tempat di waktu itu Allah je ada. Allah dalam keadaan dia cukup sempurna. Jadi engkau duduk kat tempat kat situ balik. Tak ada diri engkau, dia aja. Dia tu dalam keadaan sempurna. Situlah. Benar. Kan kita ni ada, engkau nak ada juga diri engkau. Nak juga rasa ada kau. Nabi-nabi semua dah kata la ilaha illallah, tak ada dah, dia tak mahu ada rasa diri dia. Itu yang paling nikmat. Habis yang lain itu, bila kita dah duduk situ, kita nampak dia semua. Dia yang buat, dia gerakkan angin dia begini, dia jadikan malaikat dia, dia atur daripada dulu sampai bila awalu akhiru zahiru daimun terus kekal abadi azali, semua dia. Kalau tak mengaji benda ni, tak mengaji kenal diri kenal Allah, memang kamu akan terkejut. Sebab kamu dah terbiasa ngaku ada. Padahal kalimah yang turun pertama la ilah, tak usah mengaku kau ni tak ada. Semua ni tak ada. Habis mengapa ada ni? Ada menunjukkan dia yang ada. Jangan kau nampak yang lain lagi. Esa dia semua. Tak ada yang ada dua, dia satu. Dia punya afal pun esa, dia punya nama pun esa, dia punya sifat pun esa, dan dia sendiri pun satu.
Jadi yang kita tengok banyak-banyak sebenarnya benda tu esa. Jadi bila kita faham di situ, kita mahir kan, baru kita tahu, baru aku dapat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku dah dapat tempat yang betul-betul selamat, iaitu tenggelam dengan kau ya Allah. Tak ada, selagi aku rasa diri aku tak selamat ya Allah. Walau keliling aku prajurit-prajurit banyak selamat, aku tentera aku kuat ke, tak terkalahkan, tapi tetap juga tak selamat. Tapi kalau kita dengan Allah betul tak ada keliling kita, walaupun macam mana pun musuh keliling kita, tak boleh buat. Kita dah ada dalam benteng Allah. Tu keyakinan, ini keyakinan yang kita nak di maknanya penghujung zaman, di penghai zaman ni kita. Inilah yang kita nakkan. Kita punya keimanan, keyakinan ni macam yang Rasulullah bagi tahu, maknanya akan datang ni, maknanya tentera Khurasan, maknanya yang akan menjadi penyokong Imam Mahdi, kan? Daripada Khurasan. Mereka bersifat macam sifat sahabat-sahabat Nabi, kukuh. Dia kukuh mengukuh, kan? Sentiasa mengesakan Allah. Sentiasa mengesakan Allah, sentiasa membesarkan Allah, mengagung. Tak ada mengagungkan diri dia, sahabat-sahabat. Jadi mereka ni kuat. Allah bagi kekuatan. Kalau dia pegang batu dia, kalau Allah kata nak jadikan bom, dia baling kat kereta kebal musuh, meletup. Tu saya ceritakan macam mana. Pemandu tu datang, Rusia punya, nak bagi, dia nampak makanan pula. Betul, pemandu sampai depan dia, jatuh makanan. Beramai-ramai suka ambil makan. Pening kepala tentera kafir Soviet Union. Jadi macam-macam lagi. Bila kita betul-betul leburkan diri kita betul dengan Allah, Allah akan melihatkan dia punya tanda-tanda kekuasaan. Tapi kalau kau dengan Allah pun kau sendiri masalah, ambil riba, ambil itu, langgar Allah Ta'ala punya undang-undang, engkau ni Allah bagi peluang, kau tak nak ambil peluang, kau berbalah-balah, kau rebut dunia ni, tamak, kau ambil hak orang, kau menipu lagi. Macam mana engkau nak Islam tu nak ada kekuatan? Kau tak dapat kemanisan yang betul-betul dengan Allah. Tapi kau ingat yang kau ambil tu, sebenarnya yang kau ambil itu semua akan satu masa nanti akan merosakkan diri kau, dan kau akan kekal abadi dalam rosak. Sebab dunia yang kau nak kejar ni berapa puluh tahun je, 100 tahun. Tu je kau dapat, lepas tu nanti kau. Tapi orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia biar tak apa tak dapat dunia, jadi dia dapat Allah, Rasul, kan? Dia dapat dalam diri dia kat dunia, bagi dia cukup bahagia. Nanti bila dia wafat, dia akan kekal abadi berada dalam naungan rahmat Allah. Duduk dalam kumpulan orang-orang ahli ibadah, Rasulullah, Nabi Khidir, wali-wali, Nabi-Nabi, semua dia duduk dalam tu bahagianya. Kekal abadi khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dia tetap kekal dalam tempat kenikmatan dengan rahmat Allah tu tadi, bersama dengan orang soleh tadi, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, nikmatnya tadi. Dan dia khalidin, kekal, dan terus tak berganjak-ganjak duduk dalam keadaan. Dia perang dulu kat dunia ni betul-betul. Berapa lama sangat, sekejap je. Tengok kita, diam-diam tak diam-diam dah nak masuk 50 dah saya. Tu, bulan 10 ni dah 50 saya. Dia tahu banyak je. Apa yang kita buat? Itu yang betul-betul, bila kita rasakan betul-betul Allah, itulah yang sebenarnya. Kalau kita nak harapkan balasan-balasan, tu belum lagi. Itu maknanya kita dah nampak jauh. Bukan saya cakap tak betul. Tapi bila apa yang kita rasakan, nikmat tu dengan Allah, itulah yang sebenarnya betul-betul harga diri kita di dunia ni. Dan nanti akan terbawa dia masuk di alam barzah, permulaan alam pemisah. Ni dunia, ni macam air laut masin dengan tawar. Tengah-tengah tu, itu barzah. Pemisah nama dia. Bila masuk pemisah je, kita akan tahu tempat kita ni. Akhirat ni macam mana. Kalau kat barzah tu kita dah nampak tempat kita hancurlah kita. Sebab dia bergantung kat dunia. Dunia tu kau rasa tak nikmat dengan Allah, kesyukuran kau rasa syukur dengan Allah. Bukan syukur apa Allah bagi, Allah tak bagi tu kan. Apa Allah bagi ke tak bagi ke, kau tetap rasa syok dengan Allah. Dia uji macam mana pun, dia bagi nikmat macam mana pun, kau tak lupa. Kau kata nikmat ni tak best lagi, engkau lagi best ya Allah. Susah ni tak susah lagi, lupa engkau lagi susah ya. Engkau dah duduk dalam kenikmatan, itulah sebenarnya harga diri engkau.
Engkau merasakan kesyukuran dengan di sisi Allah. Kau dah dapat duduk situ. Jadi macam mana kita nak olahkan supaya hidup kita ni, ya, dia akan uji. Memang. Dia nak naikkan kita punya, dia nak bagi kita anugerah lagi, supaya kita bertambah lagi rasa dengan syok dengan Allah. Tak mau lagi yang lain. Dia ujilah. Bukan dia nak beruji tu dia marah kita tak. Dengan dia bagi kita buat silap sikit, dia uji kita gini-gini supaya dia nak naikkan. Dia suruh kita buat salah sikit. Contohnya kan, baru dia tak nyanyi kita, dia suruh kita buat salah sikit. Betul? Kalau kita tak buat salah, kita cakap nanti aku tak salah, apa kau kan. Jadi dia bagi kita buat salah. Macam Nabi Yunus, dia bagi buat salah sikit. Salah sikit pun sikit sangat, iaitu 25 tahun dia sampaikan dakwah, seorang tak ikut. Jadi dia macam pergi tu tanpa izin Allah. Tak? Begitu dia salah besar bagi anggap. Jadi di situ dia bagi tingkatan, iaitu kedekatan dengan Allah dengan doa yang Allah Ta'ala bagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi sesuai dengan hari kan 10 Muharram kan. Jadi terlepasnya Nabi Yunus daripada perut ikan yang besar tadi 10 Muharram. Jadi mudah-mudahan kita 10 Muharram ni, Asyura ni, kita mohon pada Allah, kita dapat ampunan Allah nombor satu sekali. Ini termasuk juga 10 Muharram Nabi Adam diampunkan dosa dia 10 Muharram. Nabi Ibrahim masuk dalam api tak panas, selamat 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan Allah, ditenggelamkan Fir'aun, diselamatkan oleh Allah 10 Muharram. Apa lagi? Banyak lagi. Rasulullah pun banyak kisah-kisah 10 Muharram ni Allah nak. Hari lain pun bagus juga, tapi 10 Muharram ni special Allah bagi. Jadi kita harapkan Allah pilihlah kita dapat ampunan Allah, dan apa masalah yang menimpa kita, minta macam mana Allah Ta'ala lepaskan Nabi-Nabi 10 Muharram banyak, selamatkan, ampunkan dosa. Kita pun minta pada Allah sempurna. Mari itulah kita disuruh oleh Rasulullah berpuas, meraikan mana Nabi Musa selamat 10 Muharram, Nabi Ibrahim, Nabi Adam diampunkan dosa dia. Nikmatnya dapat ampunan Allah. Nikmatnya dapat ampunan Allah. Dan nikmatnya tadi kita dah nak masuk dalam api, Allah jadi api itu sejuk tak panas. Nikmatnya tadi kita anggap kalau dah masuk api habis kan, tapi Allah kita rasakan nikmat Allah aja yang boleh bantu. Keliling kita dah, kita tak boleh buat apa, dah kena ikat, memang nak kena baling dalam api. Memang kita yang harapan Allah aja, Allah selamatkan. Macam mana kita punya kesyukuran. Jadi kita bersyukurlah. Lihatkan Allah Ta'ala selamatkan 10 Muharram. Jadi kita pun 10 Muharram ni kita harapkan diri kita juga Allah ampunkan di pertama sekali. Ampunan terlalu penting. Kemudian lepaskan segala apa yang sangkut-sangkutnya. Bila Allah dah ampunkan kita, yang lain mudah Allah nak. Jadi ampunan tu nombor satu. Ampunan tu tersampai pada kita, bukan kita ni puasa, bukan kita banyak zikir, bukan banyak kita selawat. Bukanlah saya tak bagi selawat, tak bagi puasa, bukan. Maknanya jangan kita bergantung kepada diampunkan kita sebab puasa, sebab kita zikir, bukan. Kita buat, tapi bukan sebab tu, tapi rahmat dia. Kasih sayang dia, bukan sebab aku puasa, jangan. Itu kita salah pasang nanti tu. Hawa nafsu kita memang aku puasa tu pasal Allah mudah ampun. Jangan silap. Ampunkan kita sebab kasih sayang, bukan sebab. Dan kita boleh berpuasa tu sebab kudrat yang dia izinkan kepada kita untuk gerakkan kita berpuasa. Dia bagi kehendak untuk puasa. Itu aja. Itu semua rahmat dia. Bukan kita yang boleh berzikir, bukan. Semua dia yang bagi, tak ada kita. Jadi kita aman dengan Allah SWT. Tak ada persangkaan kita ni ada keakuan diri. Tetap juga kita mengesakan Allah. Di hari apa pun tetap dalam keampunan kita minta, dalam keadaan apa pun kita minta, selesaikan masalah kita, yang susah ke yang tak selesai lagi. 10 Muharram ni hari pilihan yang mana Allah Ta'ala banyak selamatkan, kita ambil hari berkatnya, keampunan Allah banyak pada hari ini. Dan Rasulullah pun menjanjikan Allah tak akan menyia-nyiakan doa orang 10 orang. Maka tu Nabi suka
Buat 10 Muharram ni Nabi banyakkan berdoa, mintakan ampun untuk kita, untuk mak bapak kita, isteri, anak-anak kita, untuk siapa-siapa pun, bukan saja untuk kita yang kita minta ampun, kepada semua isteri, anak, mak bapak, abang-abang, siapa je. Waktu ni waktu mustajab, mustajab, gunakan. Pertama sekali minta ampunan diri, isteri, anak, mak bapak, semua apa yang kita ampunan dulu. Dengan rahmat kau ya Allah ampunkan. Dengan rahmat kau pada kemuliaan pada 10 Muharram ni, minta ampunan. Dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ampun, dengan rahmat kasih sayangmu ampun. Pandanglah aku dengan rahmatmu, ampunlah aku ya Allah. Kalau aku salah, aku ni 60 tahun, 1000 tahun kau bagi pun, kalau aku beramal tak mampu untuk menghilangkan kesalahan yang aku buat ya Allah. Banyak sangat. Kalau 1000 tahun kau bagi, aku istighfar hari-hari, tak dapat lagi bersih, mengampun, melainkan rahmat Engkau ya Allah. Rahmat tolong merayu betul-betul pada Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Banyak sangat silap aku ya Allah. Banyak silap aku, keakuan diri aku. Engkau selalu bagi macam-macam ya. Engkau tak pernah tinggalkan aku ni. Selalu lupa Engkau, selalu kejap ingat, kejap lupa ya Allah. Tolonglah ya Allah, rahmatkanlah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah supaya aku terus ya Allah tetap mengesakan Kau betul-betul ya Allah. Seperti mana Rasulullah SAW mengesakan Kau, para Nabi mengesakan Kau, para wali mengesakan Kau, dan orang-orang pilihan seperti malaikat, semua mukarrabin yang dekat, semua mengesakan aku. Kami nak macam tu ya Allah, bagilah rahmat di sisimu ya Allah, supaya kami dapat melakukannya ya Allah. Dan kami dapat membimbing isteri, anak-anak, keluarga, cucu, semua masyarakat kami dapat bimbing ya Allah. Kami dapat jadi penolong Imam Mahdi ya Allah, bersyukur ya Allah. Kami hidup di pengakhir zaman ni, kami dapat kekuatan untuk menginfakkan macam-macam. Untuk niat kami adalah kerana fi sabilillah, untuk menguatkan umat Islam ni ya Allah. Menolong Imam Mahdi pada zaman kami ni adalah Engkau telah bagi tahu pada Nabi Engkau, kami inilah zaman, maknanya zaman akan kedatangan Dajjal, dan kamilah akan mengikuti Imam Mahdi untuk menentang Dajjal dan kuncu-kuncunya ya Allah. Dan bagilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu kekuatan untuk kami tetap dapat menolong ya Allah, untuk menghapuskan tu maknanya Dajjal dan juga kuncu-kuncunya. Yang beruntungnya kita dapat hidup pada pengakhir zaman. Bukan makna kita hidup akhir zaman ni kita jadi ngapalah nasib aku hidup kan elok Allah jadikan aku zaman yang pertengahan. Tak. Sebenarnya apa pun Allah bagi kita, pengakhir zaman tetap ada pilihan yang bagus. Tak ada pilihan tak bagus. Kita dipilih untuk jadi pengikut Imam Mahdi. Itu satu kemuliaan yang Allah bagi. Sebab mati syahid, mati betul-betul menegakkan kalimat Allah. Sanggup mati untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Sebab itulah nilai kita. Kita dah berperang kat dalam diri kita, buang kedirian kita, bunuh dengan la ilaha illallah. Kita dah mati syahid dah awal dalam diri kita. Tak ada diri kita mati syahid dah. Kemudian kita keluarkan ikut Imam Mahdi. Ya Allah. Kita maknanya di dalam dah kita perangi hawa nafsu kita dengan membunuh hawa kedirian kita. Kemudian di luar dah kita dapat zaman kita ni ikut dua pembuktian tadi kan, maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Untung gitu. Jadi teruskan, kuatkan akidah kita, kerana ke depan kita kena banyak-banyak sabar. Kalau sabar dia tanpa ada hak, iaitu akidah yang kuat, kita tak mampu sabar. Tapi bila kita ada akidah yang kuat, hak, kita bawa tawasau bil haq wa tawasau baru sabar kita akan dah. Tapi kalau kita tak pegang hak Allah Ta'ala, kita tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana kita nak pegang, nak sabar? Tapi kalau kita pegang hak, kenal diri, kenal Allah, kita pegang Allah aja. Macam Bilal bin Rabah, ahad, dia kena macam mana pun teruk. Ahad. Bertukar sesuatu musuh buat kat dia tu, bertukar jadi nikmat. Allah tukarkan. Tak ada dia rasa sakit. Hilang Allah sakit. Padahal teruk. Kena hukuman yang kafir-kafir Quraisy benci pada Bilal ni kerana masuk Islam. Sampai nak dibunuh.
Jadi tapi bila kita ni akidah kita kenal diri, kenal Allah, kita nak ahad, dia aja, maka Allah akan hilangkan kesakitan. Allah boleh robah tadi. Bila kita pegang pada hak, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, Allah akan bagi kemenangan. Itu tandanya makna orang yang dia berada di dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar sabar, tapi sabarnya itu berada di dalam kenal diri, kenal Allah, iaitu di dalam keadaan dia pegang yang hak, wa tawassaw bil haq, dia pegang hak, tak ada diri dia, baru dia boleh sabar. Kalau dia tak dengan Allah, dia tak boleh sabar. Nak sabar je terus tak dengan Allah, tak kenal dia, tak boleh. Mesti wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu dia cara yang Allah Taala ajarkan kepada Rasulullah, kepada kita. Pegang dulu Allah Ta'ala. Itu semangat kita. Kita yakin kita betul. Hak kita pegang. La ilaha illallah kita. Jadi dia buat macam mana pun kita sah. Sebab Allah bagi kesabaran, kekuatan, kesabaran kepada kita. Itu cara kita nak mengolahkan. Mudah-mudahan kita dapat bawa ni dalam kehidupan. Bawa. Sebab pentingnya nak dibagi tahu. Maknanya sebab kalau kita tak duduk di sini, kita takkan mampu nak ikut Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi nak datang besok kan, kita kata aku nak ikut lah. Tapi kita tak ada sifat-sifat kenal diri, kenal Allah ni. Tak dapat pegang akidah kita. Kita silap-silap dia datang nanti Imam Mahdi, kita yang akan memusuhi dia. Sekarang pun jelas. Belum lagi Imam Mahdi ni tak lama lagi turun. Kita dah memusuhi dia, tapi kita sembunyikan. Mana ada datang, tak adalah ini, kita aman. Itu sebenarnya memusuhi. Tak meyakini apa yang Nabi SAW bagi tahu. Kita ni dah masuk fasa kelima, fasa yang makna kiamat dah mula. Mana kiamat dah mula, Imam Mahdi tak bila je. Wafat ya Raja Arab ni nanti dah. Sekarang tanda yang kuat kan Taliban dah menguasai Afghanistan. Maknanya itu dah tentera Khurasan yang Nabi bagi tahu yang akan mendolong Imam Mahdi itu dah ada. Maknanya tak lama lagi betul lah Rasulullah bagi tahu. Rasulullah bagi tahu semua daripada kalam Allah, semua bertepat, betul. Sekejap je. Dan Nabi bagi tahu tentera Khurasan ni, orang-orang ni yang menolong Imam Mahdi ni, dia sentiasa berperang, dia tak pernah kalah. Betul. Taliban mana dia pernah kalah? Nampak jelas dah tu. Dah maknanya dah fasa kelima dah masuk dah kiamat kecil. Kita lagi nak jangan. Bukan saya tak bagi cari rezeki. Jangan lebih-lebih sangat. Sekarang ni lebihkan kepada akidah. Sikit-sikit lebih kurang juga untuk kita nak bekalan-bekalan untuk yang zahiriah ni lebih kurang je. Yang dalaman ni kau masih lemah kat dalam ni. Masalahnya orang kita. Jadi risau, maknanya risau Rasulullah SAW. Bila lihatkan umat kita ramai tapi macam buih di lautan. Mudah. Keimanan ni mudah. Ibaratnya buih di lautan, cuba tengok. Pop meletup, pop ni kejap. Ram banyak. Gitu Rasulullah risau. Itu pasal saya nak bagi tahu, maknanya ingatkan balik bukan apa. Yang dah kamu orang faham sebenarnya. Bangkitkan balik. Di dalam diri kamu tu bangkitkan balik. Benda tu tak ada pergi mana-mana. Benda tu sir dalam diri kamu. Bangkitkan balik. Keluarkan semua benda batil yang menutupi sir yang sangat indah dalam diri kamu. Itu sangat indah, sangat manis tu. Jangan kau tutup lama-lama. Buka dah, sudah masanya untuk supaya kita betul-betul tahu di situ tempat yang bahagia, itu lebur. Tak ada kejadian dengan duduk kat sir tu tadi. Sir min kuli, rahsia di sebalik. Siapa yang menjadikan rahsia tu duduk? Iaitu Nur Muhammad, Nur Allah tadi. Kita sebenarnya Esa kedua-dua. Dia tidak dua, tapi dia Esa. Nampak macam Nur Muhammad, Nur ada dua, tapi sebenarnya Esa, satu je tu. Cuma nak dibahasakan, ceritakan, dia tu ada step-step dia. Daripada yang satu, dia bukan jadi dua. Dia nak tunjukkan step dia. Step tobaqah. Nanti bila kau nak patah balik pun ikut step tu juga. Punya satu juga. Tetap dia satu. Dia maknanya dia ke depan macam mana pun dia awalu, akhiru,
zahiru wal batin, tetap huwa dia esa je. Dari segi pengetahuan, dari segi kekuatan, dari segi apa pun dia tetap satu, satu. Bukan banyak. Jadi macam mana kita nak olahkan? Itulah tadi skill-skillnya. Maka kalau kita dapat berperang, melawan betul-betul, minta kepada Allah betul-betul ni 10 Muharram ni, minta betul-betul, Allah akan pasti bagi. Sebab memang Allah sendiri berkehendak kepada keesaan diri dia. Dia sentiasa sejak azali, abadi, bila-bila pun, awal akhir, sentiasa mengesakan diri dia. Jadi dia tajalikan kita tak lain untuk esakan diri dia. Bila kita nak esakan dirinya, tentulah dia menyambut kita. Apa dia sambut? Dia kata kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jangan takut mati. Matikan diri kau untuk pulang kepada aku. Sebab orang yang mati, sanggup matikan diri dia, dia itu adalah jiwa yang tenang, kerana dia tahu tempat dia adalah kepada yang maha hidup. Dia tak pernah hidup pun. Maka tu Allah menyambut orang yang begini, orang yang soleh, orang yang betul-betul para nabi, para rasul, para wali Allah. Allah panggil dengan panggilan manja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang mematikan diri dan kembali kepada Allah dan tak merasa ada diri. Itu Allah panggil panggilan manja jiwa yang tenang. Kerana dia tahu yang dia kembali tu supaya dia lebur, tak ada, yang ada hanya Allah. Fad'uli fi ibadi. Aku redha pada engkau. Dan engkau pun aku masukkan rasa redha kepada aku. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Engkau redha atas apa yang aku telah suruh engkau lebur pada aku pun redha pada engkau, mardiyah. Fad'uli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba-Ku yang betul-betul beribadah. Siapa tu? Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, para wali Allah. Kita berada dalam golongan tu. Allah sini bagi tahu, ya Allah, nikmat. Fad'uli jannati. Kau nak masuk nikmat mana satu yang aku yang sedia ke seluas-luas ni, masuklah mana satu. Ya Allah. Tapi bila orang tak dipanggil oleh Allah dengan ya ayatuhan nafsul, tidak jiwa tenang. Sebab apa? Dia rasa keakuan dirinya, dia tidak tenang. Allah tak akan panggil dengan panggilan manja tu. Sebab engkau sendiri tak mau mendengar panggilan aku. Engkau nak dengar panggilan hawa nafsu engkau layan sangat panggilan-panggilan hawa nafsu engkau, menyebabkan engkau berada di dalam innal insana lafil khus. Kerana masa engkau wal'as, engkau tidak mengesakan aku. Wal'as tu sentiasa engkau hidup engkau mengesakan aku, yang ada hanya aku. Tapi engkau tukarkan dalam hidup engkau membesarkan diri engkau membesarkan kedirian engkau. Maka engkau berada dalam innal insana lafil khus. Illal ladzina amanu, kecuali kau patah balik cari nak kenal diri, kenal Allah, iman balik. Kecuali kau beriman balik, patah balik. Jangan kau biarkan kau di dalam kerugian. Cepat keluar daripada akuarium hawa nafsu kau, kedirian kau. Keluar, matikan. Ataupun keluar daripada akuarium Yahudi, keluar daripada akuarium Nasrani, dan apa saja pun. Semua batil. Melainkan duduk hanya tempat dengan wadah Allah. Esakan dia je. Innal lazina melainkan orang yang beriman, betul yakin kepada Allah, nak Allah, yakin betul-betul. Bom lalu ke depan pun dia tak heran, dia tetap solat juga. Sebab bom tak boleh buat apa-apa dengan dia. Dia lebih takut Allah. Allah boleh buat apa-apa dengan dia. Punya yakin dia tinggi tadi. Tentera Taliban tu, yang Allah Rasulullah bagi tahu tentera Khurasan tu, daripada Khurasan. Bom lalu nak atas kepala dia pun dia lebih takut Allah daripada bom tu. Kita jangan. Bom dah tak jadi imam kita dah. Nyorok berterabur dah. Tapi tentera yang Allah Rasulullah masuk Khurasan tu, dia punya semangat, dia punya tauhid kepada Allah, yakin dia kepada Allah terlalu tinggi. Itu yang kita nak. Kita kena kaup keimanan yang begitu dalam diri kita ni. Sebab kehadapan kita hadapi nanti sulit. Jadi kesulitan tu harus dengan keimanan yang
akidah yang kuat. Kita lebih takut lebih percaya kepada Allah daripada yang macam mana kita nak kau nak bagi. Ini tak lain mengenal diri, mengenal Allah, kita dapat. Mudah-mudahan sedikit peringatan ni kita dapat amalia dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan bulan 10 Muharram, yang mana seperti yang Ustaz ceritakan tadi, banyak penceritaan para nabi, peristiwa-peristiwa nabi yang mana keberkatan pada bulan 10 Muharram ni. Jadi kita jadikan pada bulan Muharram ini supaya sentiasa kita berdoa supaya kita sentiasa menafikan keakuan diri kita. Sentiasa berdoa kepada Allah, mohon kekuatan. Kita memang tak mampu sebenarnya. Jadi kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala, nak buang kedirian tu dialah, dengan tangan kekuasaan Allah sendiri, dengan tangan kekuasaan dia sendiri. Yang nak mengesahkan pun dialah yang mengesahkan kepada diri keesaan dia. Kita mana mampu, kita tak layak nak mengesahkan di keesaan dia. Jadi keberuntungannya Allah Ta'ala sentiasa memberi olahan demi olahan, kefahaman demi kefahaman, supaya menjadi panduan kita untuk kita macam mana cara dia ni, kenal diri kenal Allah ni, macam mana cara ni. Kadang-kadang orang ada tertanya-tanya, mungkin lah ada tertanya-tanya. Jadi inilah jalan dia. Apa dia? Kita tahu la ilaha illallah, Rasulullah SAW ajar la ilaha illallah. Jadi mematikan diri, jangan ada pengakuan diri, hanya mengesahkan diri keesaannya saja. Jadi nak faham tu bukan mudah dan bukanlah susah sangat. Tapi kalau kita tak dengan Allah, kita tak bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak memohon, tak merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mana mungkin kita nak dapat. Sebab kita serah betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, macam mana step kefahaman ni, macam mana step kefahaman ni. Kekuasaan Allah tu besar sangat, kekuasaan Allah. Yang Ustaz cerita tadi pun, sedangkan peluru perpandu pun boleh menjadi sebuah makanan. Apatah lagi kita nakkan Allah, kita memohon nakkan Allah tadi tu. Macam mana nak step nak mematikan diri, macam mana step nak mengesahkan Allah ni. Kalau kita mohon yang tu, lagilah Allah Ta'ala bagi. Sebab kita nakkan Allah. Sebelum ni pun Ustaz ada cerita, sedangkan orang yang lalai tu, orang yang tak tahu apa tu, yang tak tahu dia memang kata tu konsep yang apa Nabi ajar ni pun dia tak hiraukan, malah Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, dapat hidayah. Lagikan kita ni yang nak tahu step macam mana nak mematikan diri, macam mana nak mengesahkan Allah, lagilah Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah di bulan mulia di bulan 10 Muharram yang mulia ni, InsyaAllah sentiasa mengukuhkan, sentiasa kita mengharapkan apa kefahaman tak faham tu, macam mana kita nak serah dengan Allah SWT, macam mana rintihnya Allah Ta'ala nak dengar suara rintihan kita sebagai hamba abdihi tadi tu. Maka itulah step dia yang sebenarnya yang saya boleh kongsikan, yang Allah Ta'ala curahkan, yang Allah Ta'ala letakkan. Apa step dia ni, saya pun tak tahu. Ini step yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah sama-sama kita menyatakan semuanya yang ada hanya dia je. InsyaAllah sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itu tadi terus keluar daripada dalam lubuk sir saudara kita, kalimat-kalimat yang kudus, yang suci, kalimat-kalimat Rabbi. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Kita saling sama-sama mendoakan agar kita sentiasa berada dalam rahmat Allah. Sentiasa berada dalam rahmat Allah. Fahami betul-betul, telisik betul-betul. Sebab kita ni hidup pun semana pun hidup kita ni adalah nikmat yang paling besar. Itu adalah rahmat kurniaan Allah.
Apatah lagi yang kecil-kecil punya nikmat. Itu semua rahmat Allah. Jadi duduk. Kita boleh buat ni rahmat Allah. Kita boleh puasa setahun ke boleh kita melakukan haji tiap-tiap tahun umur. Kita bersedekah, kita infak. Semua rahmat-Mu ya Allah. Kita merasakan rahmat tu dulu. Bukan rasa balasan yang akan nak dibalas. Tak. Kita tak mengharapkan. Kita dah rasakan masa kita buat tu, siapa yang suruh buat tu untuk kita infak kena, itu pun kita rasa cukup dah. Kita nak kita rasa tu dengan dirinya, bukan rasa dengan apa nak dibalas bukan. Mana kalau rasa nak balas, maknanya kita masih lagi tak rasakan Allah lagi, masih ada keakuan diri lagi. Tapi kalau kita dah lebur dalam tu, kita berbuat tu, dialah yang berbuat, dia yang menginfak, dia, itu dah maknanya kita dah maknanya betul-betul tenggelam, tak ada kedirian kita. Itu yang manis kata Rasulullah, tak ada pahit. Yang paling manis, yang paling nikmat, tak ada lebih nikmat lagi bila orang dah betul-betul tidak mensekutukan Allah. Tidak ada rasa keakuan diri dia. Dia tak adakan diri dia ada, Allah pun dia tak ada. Dia buang semua, betul-betul dia je semata. Dia berbuat atas diri dia. Dia yang tahu buat dia. Dia yang semua dia. Ya Allah, kalau dapat duduk di situ tu yang saya cakap tadi, inilah sebenar-benar tauhid. Yang mana orang yang betul mentauhidkan Allah, dia yang mengenal diri, mengenal Allah, dia yang paling tinggi. Dan dia yang tak ada yang rendah, dia tak akan jadi rendah, dia akan sentiasa tinggi sebab dia sentiasa tak ada diri dia. Allah aja dah. Dia rasakan dia semua Allah. Bergerak, duduk, baring, sentiasa hidup dia nak gitu. Dia dah termahir, dia mahirkan diri hari-hari, dia minta rahmat Allah, gitu hari-hari dia mahir. Walau sedetik, walau sesaat, walau sedegup jantung, dia tak mau ada rasa kedirian dia. Macam mana Rasulullah SAW selalu praktiskan buat dalam kehidupan akhlak tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa ikut jejak langkah Nabi yang sentiasa merasakan ada Allah aja, hingga hilang rasa kenabian dia tadi, hilang. Nabi pun dia tak heran dah. Pangkat apa pun dia tak heran. Mahkamah Mahmud ke apa, semua Nabi tak heran. Dia nak adalah tak ada kedirian dia. Kan itu Nabi Muhammad SAW dan para rasul, para nabi-nabi, wali Allah, dia pun begitu juga. Nak ikut jejak langkah qul in kuntum, dicintai oleh Allah. Dia dapat nikmat dicintai oleh Allah sebab ngikuti yang tu tadi. Awal akhir zahir batin Nabi, syariat tarikat hakikat makrifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan ni kita kukuhkan lagi supaya betul-betul Allah hilangkan lagi dah kirian kita, bila kita sungguh-sungguh. InsyaAllah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Pasti Allah Ta'ala akan hilangkan bila kau dalam susah tu kau nakkan Allah. Dalam susah tu sendiri Allah akan bagimu mudah. Bagi engkau kebaikan dalam tu. Kau dapat keuntungan. InsyaAllah. Yakin macam mana tadi? Yakin. Hakul yakin. Allah aja yang boleh merubahnya. Bukan makhluk keliling. Walaupun makhluk tu keliling tu kuat macam mana ramai pun tak boleh merubah selagi Allah tak izinkan. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih banyak atas perhatian. Dan mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, rasa ada kedirian dalam mencakap. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.